نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu terhadap diri kamu, bersabarlah kamu terhadap apa jua ujian yang ada di sekeliling kamu. Laksanakan amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan, bertakwa kepada Allah. Nescaya Allah akan memberikan kemenangan di dunia dan di akhirat. Wal Imam Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ni mari kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana sehingga ke saat ini Allah masih mengurniakan nikmat iman dan Islam dalam kehidupan kita. Begitu juga mari kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana sehingga ke saat dan detik ini Allah masih mengurniakan nikmat kesihatan yang begitu banyak dalam hidup kita. Dengan pelbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan inilah kita mampu hadir ke rumah Allah pada subuh ini, bersama-sama mendirikan solat subuh secara berjemaah dan insya-Allah melapangkan sedikit masa untuk memahamkan diri tentang agama. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan menyambung perbincangan yang telah kita berhenti pada bulan lepas berkaitan dengan fiqh perubatan. Kita masih tidak lari lagi daripada perbincangan tentang taharah, iaitu bersuci dan solat untuk pesakit. Jadi pada bulan lepas tuan-tuan, kita telah membicarakan bagaimana sekiranya seorang pesakit itu tidak mampu untuk mengambil wuduknya sendiri, adakah terangkat kewajipannya? Sama sekali tidak tuan-tuan. Ini kita ulang kaji sikit. Walaupun dia tidak mampu nak ambil wuduk sendiri, maka tidak terangkat lagi kewajipannya. Selagi mana di Islam baligh, berakal waras, mukallaf, maka dia kena solat juga. Tak kisahlah dia lumpuh, tangan tak berdaya ke, tak boleh buka mata ke, dia masih wajib solat, kena ambil wuduk. Begitu juga kita membicarakan bagaimana ada orang yang tak mampu nak ambil wuduk macam kita. Mungkin asbab air tersebut boleh memudaratkan kesihatan. Maka dalam keadaan tersebut Allah bagi rukhsah kepada orang ini, maka bertayamumlah dia untuk menggantikan wuduk. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka boleh bertayamum untuk mengharuskan solat tersebut. Begitu juga ada orang yang tak boleh wuduk, dia tak boleh bertayamum. Dua-dua dia tak boleh. Ini special case. Dia tak boleh nak wuduk, dia tak boleh tayamum. Sebab dua-dua keadaan bersuci ini boleh memudaratkan kesihatan dia. Sebagai contoh yang kita bawa bulan lepas, kalau contoh badan melecur, satu badan habis, 70-80% terbakar, melecur, macam kes Zulfarhan, Universiti Pertahanan Nasional, kena tekap dengan setrika iron tu kan, iron steam. Kalau orang macam itu tak boleh kena air, tak boleh nak kena debu tayamum. Kalau taruh debu tayamum tuan-tuan, tumpuk-tumpuk lah macam perempuan pakai bedak tu. Jadi tak boleh. Jadi ulama bincang, maka bila masuk waktu solat, solat terus lah. Kalau ada najis bersihkan, solat terus. Ulama kata kena qada semula, ada ulama kata tak perlu qada, sah solat tersebut. Bukan suka-suka dia lecur badan tu. Ada orang suka-suka saja nak melecurkan badan kan, semata-mata dia tak nak wuduk, dia tak nak tayamum, habis dia setrika badan dia sendiri. Jadi tak adalah macam itu. Maksudnya keadaan memerlukan, in necessity orang putih kata, dia memerlukan keadaan tersebut dalam keadaan darurat, maka boleh dia solat itu saja. Hari ini kita sambung sikit kan. Sekiranya air ada di hospital, tetapi tidak dapat diambil kerana jauh, dan kebetulan pula tidak ada orang yang sanggup menolong pesakit itu, jururawat juga tidak dapat menolongnya kerana sibuk,
dengan tugas atau kurang memberi tumpuan kepada masalah bersuci, gugurlah kewajipan bersuci dengan menggunakan air dan berpindahlah kepada bersuci dengan menggunakan tanah. Pesakit terlibat dikendaki bertayamum dan menunaikan solat itu dikira sah, tak perlu diulangi kembali walaupun mampu menggunakan air pada masa itu. Ini kerana kewajipannya sudah dikira gugur kerana tidak mampu menggunakan air tadi. Jadi tuan-tuan, sebelum ni kita telah membicarakan bab tayamum ni. Hanya ada beberapa keadaan je kita boleh guna tayamum. Sebagai contoh, kalau ia memudaratkan kesihatan menggunakan air, maka berpindah kepada tayamum. Ataupun satu kuantan, satu mahkota aman, satu pahang ni dilanda kemarau, melainkan adalah kat rumah kita air satu gaul ni, 600 ml, sebotol gaul kat rumah kita, maka jangan guna air ini untuk berwuduk. Sebab air ni hanya untuk minum. Sebab manusia memerlukan air untuk hidup. Kalau tak minum, mati dalam masa 7-8 hari gitu. Jadi air ni jangan ambil untuk wuduk. Bagaimana nak solat? Bertayamum. Itu kalau contoh tak ada air. Itu syarat asas dia. Tetapi dalam keadaan yang saya bacakan tadi ini, air ada. Air ada dekat hospital tu. Tetapi masalahnya tak ada orang nak bantu kita untuk cukup air tersebut. Orang Perak kata cukup air tersebut. Ambil air tersebut. Kita nak capai air tersebut tak berkemampuan. Mungkin disebabkan dia dilumpuh, kaki patah, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak ke bilik air, maka memerlukan bantuan orang lain. Tapi orang lain tak bantu kita. Anak-anak tak datang hari tu, orang rumah tak ada. Misi doktor pun sibuk, ke sana kemari tolong pesakit lain. Maka seorang-seoranglah kita dekat atas katil, tak boleh nak ambil wuduk. Sedangkan dekat hospital tu ada air. Maka adakah boleh menggunakan tayamum pada waktu ini, tuan-tuan? Sekiranya berlakulah keadaan begitu, walaupun di hospital ada air, tetapi tak ada siapa yang boleh bantu kita ambil air tersebut, maka dibenarkan untuk kita bertayamum. Kalau tiba-tiba lah dekat atas katil kita ada debu tayamum, maka bolehlah. Maka boleh bertayamum pada waktu itu, sekiranya. Tapi jaranglah kes ni berlaku, tuan-tuan. Sekiranya kalau susah macam mana pun, pasti akan ada misi yang tolong. Akan ada doktor yang lalu dekat kita untuk tolong. Tak adalah sampai kita ni terabai, mati keput atas dia ada. Sampai nak ambil waktu, sampai tak ada orang langsung nak tolong. Teruk sangat lah tu. Ini cerita kes dekat Zimbabwe ni. Langsung misi doktor sibuk sangat. Tapi dekat Malaysia ni tak adalah sampai ke tahap ini. Ni cerita ekstrim, contoh ni ekstrim punya kes. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok dekat hospital ni dia ada satu ward. Tuan-tuan kalau pernah masuk hospital, dalam medical ward ataupun ward perubatan ni, dia ada satu bilik terasing kat belakang. Nama dia isolation ward. Isolation ward ni, tuan-tuan, memang orang tak boleh suka-suki dia nak masuk. Hanya orang-orang tertentu je boleh masuk. Bukan sebab bilik VIP, memang tak boleh masuk. Saja nak ambil angin dalam bilik tu tak boleh. Hanya misi tertentu je boleh masuk, dan orang yang duduk dalam tu pun tak boleh suka-suka dia nak keluar. Sebab namanya isolation. Orang Melayu kata bilik terasing lah. Bilik kuarantin. Bilik kuarantin. Sebab kalau dia keluar, dia mendedahkan penyakit kepada orang. Kalau orang masuk, dia suka-suka lah nak dapat sakit. Jadi orang ni, tuan-tuan, susah nak berjumpa dengan orang. Inilah mungkin keadaannya. Orang tak boleh nak bantu dia ambil wuduk. Mungkin sebab dia sendiri ada penyakit, takut tersebar dekat orang lain, dan orang lain tak boleh nak masuk dalam bilik dia. Selalu dekat semua ward ni ada isolation kat bilik belakang sekali, hujung. Kalau pernah perasan lah. Lepas ni kalau masuk ward, tuan-tuan, cuba buat round dalam tu, tengok satu-satu dengan satu isolation ward. Contoh orang duduk dalam tu, tuan-tuan, kita letak orang COVID. Duduk dalam COVID. Orang yang ada sakit TB, batuk kering pun kita letak dalam tu. Kita tak letak dekat tengah-tengah orang ada pesakit ramai ni, tak ada. Takut tersebar penyakit tersebut. Kita duduk sorang-sorang dekat belakang tu. Ataupun orang yang ada MRSA, penyakit MRSA. MRSA ni apa dia, tuan-tuan? Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, nama bahasa perubatan ni. Ini biasa orang kita dapat. MRSA ni apa benda, tuan-tuan?
Kalau tuan-tuan pernah tak makan antibiotik? Selalu tak makan antibiotik? Tahu kan antibiotik ni apa? Kalau aku makan tak aman ni, alhamdulillah dia karamah, dia tak sakit, dia tak makan antibiotik. Makan sampai habis kan? Antibiotik ni tuan-tuan, kalau contoh kita dah demam sampai 3-4 hari tak kebah-kebah, kalau pergi klinik jumpa doktor, selalu doktor akan bagi antibiotik lah, dan bakteria dalam badan ni kena hapus dengan antibiotik. Tapi orang kita ni apa tuan-tuan? Dapat antibiotik, makan sekali dua, dia rasa elok lah, dia rasa sihat. Memang macam itulah, memang fungsi antibiotik ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa demam, makan antibiotik, makan sekali dua, badan dah rasa kebah lah, dah rasa sihat lah. Tapi orang kita ni bila dah rasa sihat je, antibiotik banyak ni lagi, dia buang. Dia tak makan sampai habis. Doktor kata apa? Makan sampai habis je pakcik. Pakcik kalau makan antibiotik makan sampai habis je, 5-6 hari, 7 hari. Kita makan sekali dua rasa dah sihat dah ni, buang terus. Tak makan dah, tak sentuh langsung dah antibiotik tu. Tuan-tuan, antibiotik dah kalau kita makan tuan-tuan, contoh makan ubat tu, dia akan membunuh bakteria tersebut. Kalau kita makan sekali dua, contohlah kalau bakteria tu ada 100% dalam badan kita, kita baru makan sekali dua, mungkin dia telah mematikan dalam 10%. Dia telah melemahkan bakteria dalam badan. Itu yang kita rasa sihat tu. Tapi masih ada berbaki 80% bakteria yang dalam badan kita tu. Bila kita tak makan sampai habis, bakteria yang masih berbaki dalam badan tu, dia macam contoh akan berevolusi. Dia akan jadi kuat. Dia dah tahu dah ini lawan dia antibiotik, maka dia kuatkan pertahanan dia. Kalau lagi sekali minggu depan kita sakit, kita makan antibiotik yang jenis sama, dia dah tak boleh lawan dah bakteria yang sama tu. Sebab bakteria tu dah kuat, maka kena makan antibiotik yang upgrade lagi kuat untuk lawan bakteria tersebut. Kalau sama juga kali kedua dia bagi antibiotik yang kuat pun, makan tak habis juga dia buang. Jadi ketegak punya orang, makan tak habis, maka bakteria dalam badan tu bertambah kuat lagi, tambah antibiotik yang paling kuat. Begitulah seterusnya sampai satu keadaan dah tak ada antibiotik boleh lawan bakteria tersebut. Semua ubat dah tak boleh lawan, dia dah kebal, penyakit tersebut dah kebal. Maka macam-macam penyakit lah orang tu akan dapat. Tu sebab namanya MRSA. Kita letak dalam bilik tu sorang-sorang, sebab dia senang terdedah kepada penyakit dan dia senang bagi penyakit ke orang. Tu sebab tuan-tuan kalau dapat antibiotik ni makan berhabis sampai licin. Jangan makan sikit buang, makan sikit buang. Itu keadaan. Dan orang yang duduk dalam isolation ward ni tuan-tuan, memang jarang-jarang orang masuk. Kalau nak masuk pun kena pakai glove, pakai gown, pakai mask untuk berjaga-jaga. Seterusnya, sekiranya seseorang pesakit tidak dapat menggunakan air dan juga tanah, kewajipan bersuci dengan menggunakan air dan tanah itu dikira gugur. Dia kendaki menunaikan solat mengikut keadaannya dan tidak perlu mengulangi kembali solat tersebut. Walau bagaimanapun, keadaan seumpama ini jarang berlaku. Cuma kami kemukakan di sini sebagai cabangan dari dua persoalan di atas. Ini kerana bersuci termasuk di dalam kewajipan yang mesti dilakukan sebelum solat. Kita telah jelaskan sebelum ini yang kewajipan tersebut dikira gugur apabila wujud keadaan tidak mampu menggunakan kedua bahan tersebut kerana tidak ada kewajipan dalam keadaan tidak mampu. Ini yang kita dah sebut tadi tuan-tuan. Kalau sekiranya dia tak mampu nak guna air dan debu tayamum, maka gugur kewajipan dia untuk bersuci. Maka solatlah terus dalam keadaan tersebut. Solatlah terus dengan keadaan tersebut. Sebab bukan suka-suka dia nak duduk dalam keadaan begitu. Dia memerlukan keadaan yang memerlukan dia untuk tidak bersuci dan tidak berwuduk, tidak bertayamum. Maka terangkat kewajipannya. Tapi kalau contoh bagaimana, ini contoh nak solat. Kalau tiba-tiba dia dengan keadaan lumpuh, patah kaki, tak boleh nak bergerak, tiba-tiba malam tu dia mandi, mimpi basah. Dia mimpi basah tuan-tuan, pukul 3-4 pagi mimpi basah. Pukul 6 Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang nak solat subuh. Maka bagaimana keadaan dia nak mandi wajib tu tuan-tuan? Nak wuduk pun dah susah, ni nak kena mandi wajib. Kena panggil misi, angkat tangan, angkat kaki dia, seret masuk dalam bilik air. Ke macam mana?
Bagaimana keadaannya jika dia tak mampu buat keadaan begini? Kalau tadi kita sebut kalau air itu akan memudaratkan kesihatan, dia boleh bertayamum. Tetapi orang yang terbaring sekarang ni, dia tak ada masalah allergic dengan air ke, ataupun air itu boleh memudaratkan kesihatan dia ke, bagaimana dia nak mandi wajib? Bagaimana dia nak mandi wajib dengan keadaan begitu? Siapa ada pengalaman? Cuba cerita sikit. Ada tak? Ada? Pengalaman saya tak pernah, tuan-tuan. Saya tak pernah pengalaman gini. Tapi ada lah. Ini biasa berlaku. Tiba-tiba kena mandi wajib kan. Udahlah patah kaki, tak boleh nak turun, memang duduk pun susah, nak kena mandi wajib. Misi pula comel-comel. Nak panggil misi, nak mandi wajib. Oh, malu Pak Haji. Malu nak bagi tahu misi pula comel-comel, nak bagi mandi wajib. Tak adanya, jaranglah orang kita akan bagi tahu gitu. Sebab orang Melayu kita ni dia macam tabu. Tabu ni maksudnya malu, aib. Macam aib sangat nak bagi tahu mandi wajib tu. Mimpi basah. Sudahnya dia diam lah. Dia diam sampai sudah. Kalau 2 bulan lah dia tak mandi wajib. Dia kotak semua solat dia bila dah sihat nanti. Salah kaedah tu, tuan-tuan. Lebih mudah saja. Ataupun dia rasa bersalah, tinggalkan solat. Dia solat juga dalam keadaan berhadas besar, lagi berdosa. Solat dalam keadaan berdosa. Kononnya dia nak solat juga, tapi dia solat dalam keadaan berhadas. Ini pun lagi teruk. Jadi tak boleh, tuan-tuan, kena ada ilmu bagaimana nak selesaikan. Kalau kita berhadas kecil, boleh selesai dengan berwuduk. Kalau dah berhadas besar, kena mandi wajib, tuan-tuan. Tadi permulaan tadi kita dah sebut. Macam mana pun, hadas kecil ke, hadas besar ke, kena cari air dulu. Dia bukan suka-suki, boleh-boleh tiba-tiba nak tayamum je. Macam contoh bab berwuduk ni. Tadi subuh kita dah wuduk. Zuhur kadang nak try tayamum pula lah. Alang-alang dah belajar tentang tayamum pagi tadi. Zuhur dia nak try tayamum. Tak boleh, tuan-tuan. Dia bukan suka-suki, boleh-boleh tayamum, lepas tu salah sendiri pula dengan wuduk, lepas tu maghrib ke arah tayamum balik. Tak boleh. Ataupun tiba-tiba bil air sekarang mahal sangat dah, tinggi lah bil air sekarang. Maka polisi benar ni, maka semua ahli Korea tak boleh berwuduk dah. Kita sediakan debu tayamum, semua kena bertayamum. Tak boleh. Selagi mana ada air, kena guna air, tuan-tuan. Jadi dalam persoalan ni bagaimana orang yang tak mampu nak mandi. Jadi tuan-tuan, kita mandi wajib macam mana? Kita mandi wajib macam mana? Pernah mandi wajib tak? Tak pernah mandi wajib? Kita mandi wajib macam mana, tuan-tuan? Buka pilih air tu, kalau boleh full throttle kan, kita buka sampai habis. Lagi kuat air tu, lagi sedap mandi. Itu saya lah. Tuan-tuan pun sama kan. Lagi kuat air tu, lagi sedap mandi. Syarat mandi wajib ni macam mana, tuan-tuan? Syarat dia meratakan air ke seluruh tubuh. Dia meratakan air ke seluruh tubuh. Kita gitulah mandi, air laju-laju kuat-kuat, sedap lah. Rupanya ada satu hadis Nabi bila menceritakan tentang bagaimana Nabi mandi wajib. Nabi menggunakan bila mandi wajib, Nabi menggunakan bekas yang banyaknya air itu. Dikatakan syak tu dalam calculation Arab dia 4 mud. 4 mud bila kita kira dalam pengiraan kita lah, dia dalam 5-6 liter. Lebih kurang 5-6 liter. Ini kalau 600 ml, tuan-tuan, lebih kurang 1 liter lah ni. Tambah 400, 1 liter 6 botol. Dapatlah dalam 6 liter macam tu. Tak besar lah kiranya. Besar macam itu. Kecil sikit mungkin daripada baldi kita, ataupun bejana kecebok kita, sikit je airnya. Nak cerita Nabi mandi wajib ni tak ada macam kita. Air yang begitu sikit dan terhad boleh selesai mandi wajib. Tuan-tuan, kalau kita bagi 1 cebok mandi wajib, puas tak? Puas tak mandi wajib? Kita bagi air 1 botol ni mandi wajib, puas tak? Tak yakin. Sebab adat dan kebiasaan kita dah mandi wajib memang full throttle air tu. Kalau dapat terjun dalam sungai lagi, selesai.
Tapi Nabi nak tunjuk tuan-tuan, mandi wajib ni Nabi guna air sikit je. Sebab kita tak biasa. Jadi macam mana nak mandi wajib macam tu? Kita sampai sudah lah was-was lah. Sah ke tidak mandi aku tadi, sah ke tidak. Sudah kita mandi lagi sekali. Jadi persoalannya tuan-tuan, bila Nabi mandi wajib dengan air yang sikit, maka mudahlah kita faham bahawa dengan keadaan air yang sikit itu pun kita mampu mandi wajib. Begitu juga bila dalam keadaan nak berwudu, hanya air yang sikit je yang diperlukan untuk berwudu. Kita buka air pilih kuat-kuat, itu keadaan yang membazir kan. Sebenarnya air yang sikit kita nak rata ke anggota wudu je. Itu sebab saya selalu ajar kepada anak murid saya di UIA tu, ahli Korea tu sakit, tempat-tempat saya mengaji di surau-surau masjid ni. Ni guna air botol yang semburan air water spray. Dekat kedai RM2 ada, 2 dapat 3, RM2 dapat 3. Kalau beli dengan saya jual satu botol RM10 air ni. RM5 saya masukkan tabungan benar. Tuan-tuan, boleh guna botol ni je. Kalau orang pergi haji, pergi umrah, dia ajar kan ambil wuduk guna ni. Yang ni praktikal untuk wuduk nanti kita tunjuklah dalam kuliah yang akan datang. Cumanya dalam persoalan kita sebut mandi wajib ni tuan-tuan, boleh je gunakan ini. Boleh saja guna botol air ni. Air yang sebanyak ini pun kita boleh guna untuk mandi wajib. Bagaimana? Tuan-tuan tak boleh nak keluar kan, tak boleh nak turun katil sebab asbab patah kaki dan sebagainya. Tutuplah skrin tu yang ada langsir kan, tutup. Buat nota kat luar, jangan masuk tengah mandi wajib. Macam tu. Dia boleh tutup pin ke macam mana. Ataupun kalau tuan-tuan ada bilik yang satu bilik saja kan, kat hospital dia ada satu bilik saja. Mudahlah, pintu dah ditutup, boleh mandi sorang-sorang atas katil tu. Minta bantuan orang rumah, minta bantuan suami, minta bantuan anak-anak kalau ada. Kalau contoh meratakan air ke seluruh tubuh badan tuan-tuan. Kalau nak basuh muka, sapu sebur je air ni kat tangan. Sapu je lah. Kan dah selesai bahagian muka, dah rata dah. Nak ratakan air dekat tangan, sembuh. Sapulah bahagian tangan ni, ratakan air ke seluruh bahagian tangan. Tangan kiri, tengkuk, badan, kaki. Selesai tuan-tuan. Dalam masa 10-15 minit dah selesai mandi wajib. Benda boleh buat. Tapi kita tak buat lah tuan-tuan sebab tak pernah buat. Pelik sangat. Jadi lepas ni tuan-tuan, kalau rasa macam malam sejuk sangat kan, nak kena mandi wajib, mandi je atas katil guna ni. Malahnya nak pergi toilet jauh sangat, mandi atas ni. Oi Pak Haji apa benda buat atas katil tu. Jangan ni tengok gila pula tuan-tuan. Ini nak cerita kalau sakit boleh guna kaedah ni. Jangan paksa diri patah, kaki tu dah patah, terkenjut-kenjut masuk bilik air, patah pula sebelah lagi. Jadi dengan keadaan darurat dalam keperluan tuan-tuan, boleh mandi wajib guna ni. Jangan paksa diri, tak boleh nak mandi wajib gitu pergi masuk bilik air, melompat-lompat patah dua kaki terus. Ada satu sirah dalam hadis menceritakan bagaimana sahabat Nabi dia pergi berperang. Pergi berperang ni luka-luka lah tuan-tuan, bukan pergi shopping kompleks. Pergi berperang dengan orang musuh, cedera sana, cedera sini. Ada seorang sahabat ni sampai kepalanya cedera, berdarah-darah. Maka pada malam tu bila balik ke markas masing-masing, dia semua orang tidur, berehat. Maka sahabat yang cedera kepala tersebut, dia bermimpi pula malam tu. Dia mimpi basah. Maka waktu subuh orang nak solat, dia kena mandi. Dia pun dah ragu-ragu boleh ke tidak mandi ni dengan keadaan sejuk, kepala berdarah. Maka dia bertanya kepada sahabat yang lain, macam mana nak buat ni? Maka sahabat yang lain berkata, kamu kenalah mandi wajib ni. Maka kawan tu pun mandilah, mandi wajib tuan-tuan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jalan terus sahabat tersebut mandi. Sebab mandi mati terus, syahid. Maka sahabat yang lain mengisahkan, menceritakan keadaan tersebut kepada baginda Nabi. Nabi tegur sahabat, kenapa kamu ajar benda begitu kepada sahabat sehingga menyebabkan kematian dia?
Maka sebenarnya kamu boleh buat keadaan begini dan begini. Nabi ajar. Makanya tuan-tuan, walaupun keadaan asas, syarat asasnya kena mandi dengan air, tapi keadaan tertentu tak adalah sampai boleh memudaratkan diri kita. Tuan-tuan pernah pergi kutub utara tak? Tahu kutub utara, kutub selatan ke? Dia kekek pencen ni, dia selalu travel. Selalu melancong sana kemari, pergi Guangzhou lah, pergi Beijing lah, pergi Kemboja lah, Indonesia lah. Mak ayah saya dua-dua sakit lutut, tapi berjalan Masya Allah, mengalah orang muda. Kata sakit lutut, kita pun tak tahu lah. Ni kekek pencen Mabna ni sama ni. Dia kekek surau dia suka. Dia kekek surau gaya masjid dia pergi. Semua pakai sakit lutut tu. Tuan-tuan pergi kutub utara tuan-tuan. Mabna lepas ni buat package travel pergi kutub utara. Tuan-tuan, kutub utara ni penguin je duduk. Dekat sana tuan-tuan, air sejuk, keadaan sejuk sangat. Contoh tiba-tiba mimpi basah kan. Sana pun sempat mimpi basah. Nak kena mandi wajib. Tuan ambil air tu, satu cebok mandi. Beku terus kita tuan-tuan. Beku terus. Jalan kita. Jangan pula nak kena mandi wajib tuan-tuan, mandi air sejuk tu beku kepala. Mati tu agaknya. Memudaratkan kesihatan. Kalau contohlah tak boleh kita nak panaskan air kan. Nak jerang air tu dulu bagi suam sikit ke. Maka bertayamum lah pada waktu tu. Bertayamum terus. Kalau sekiranya air tu boleh memudaratkan terus kesihatan, maka kalau tak boleh nak panaskan dulu air tu, bertayamum. Tapi dalam konteks kita sebut pesakit yang atas katil tadi ni, dia bukan tak boleh kena air, dia boleh lagi. Jangan bila dah patah kaki, patah tangan, terus nak debu tayamum untuk mandi wajib. Tak boleh gitu tuan-tuan. Selagi mana boleh air dulu. Buat macam tadi lah. Sapukan air semua. Kalau lah tiba-tiba ada satu bahagian yang tak boleh kena air, doktor kata kamu kalau kena air sikit ni mati on the spot. Mati terus. Kamu kena air sikit je mati terus. Kalau macam itu kan keadaannya. Maka keadaannya tak boleh kena air ni tuan-tuan, gantilah dengan tayamum. Bahagian yang lain tu lalukan dengan air. Bahagian yang tak boleh kena air, ganti dengan tayamum. Itu keadaannya. Boleh? Ini boleh try ya, boleh try. Okay, kita ambil satu lagi. Sekiranya katil, pakaian atau badan seseorang pesakit terkena najis, menjadi kewajipan kepadanya menghilangkan najis itu sebelum menunaikan solat. Kerana menghilangkan najis adalah syarat sah solat. Jika tak mampu menghilangkan najis itu, harus kepadanya menunaikan solat mengikut keadaannya. Kerana berdasarkan kepada firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Surah Taghabun ayat 16. Tidak harus kepadanya melewatkan solat daripada waktu dalam apa bentuk sekalipun dengan sebab kegagalan menghilangkan najis. Ini kerana yang diakui oleh syarak ialah kewajipan akan gugur bila bertembung dengan keadaan tidak mampu. Tuan-tuan, bila kita sakit ni, apa najis yang selalu bersama kita ni? Apa najis yang selalu bersama dengan kita? Air kencing. Lagi? Darah. Lagi apa? Itulah dua benda najis yang selalu bersama dengan pesakit. Dia umpama irama dan lagu. Najis ni sentiasa bersama dengan pesakit. Cumanya tuan-tuan, bila sebut pesakit, dia bukan orang yang sihat. Dia tak mampu kadang-kadang nak menghilangkan najis tu sehabis baik. Tak mampu nak hilangkan najis tu 100%. Masih berbaki. Ini keadaannya. Sedangkan bila kita nak solat, antara syarat sah solat itu kena bersih daripada najis. Baju ada najis kena hilangkan, tempat solat ada najis kena buang, dekat badan ada najis kena bersihkan. Itu syarat sah. Tak boleh solat dengan keadaan bernajis. Tapi pesakit, orang sakit, kadang-kadang tak mampu nak buang najis tu semua. Bagaimana contoh? Kita ambil satu contoh ekstrim sikit tuan-tuan. Orang mengandung, orang nak beranak kan. Orang mengandung ni ada satu tahap, kadang-kadang perut dia mengeras.
Orang putih kata contraction. Dia berlaku pengerasan. Kalau 1 minit tu makin mengeras banyak kerap kali. Minit kedua makin kerap, 7-8 kali. Itu tanda-tanda apa tu? Bila kerap sangat mengeras perut tu. Tanda-tanda apa tuan-tuan? Tanda-tanda nak bersalin, bukan tanda-tanda nak kiamat. Tu tanda-tanda nak bersalin. Satu lagi tandanya tuan-tuan, bila pecah air ketuban. Jangan tengok kencing ke kamu ni. Bukan tuan-tuan. Kena tahu masa tu kencing, masa tu air ketuban. Tahu air ketuban ni apa? Tahu kan? Air ketuban tuan-tuan. Air ketuban ni menandakan dah nak bersalin lah tu. Dalam air ketuban tu, dalam rahim tu, siapa duduk dalam ketuban tu? Bayi. Kita pernah tak duduk dalam ketuban? Apa pengalaman duduk dalam ketuban? Tak ingat tak? Dalam air ketuban tu lah baby berenang, kuat lentang, freestyle. Dia berenang-renang dalam tu. Kalau tengok dalam ultrasound tu, kejap kemari, kejap ke sana, kejap menongking, semua ada. Tuan-tuan, pada soalannya, air ketuban yang keluar tu, hukumnya apa? Apa hukum air ketuban yang keluar daripada wanita ni? Laki kena tahu ni. Walaupun kita lelaki, kita kena tahu fik wanita ni. Kena tahu fik wanita sebab anak-anak kita perempuan. Orang rumah kita perempuan. Kadang orang rumah kita lelaki juga. Orang rumah kita perempuan tuan-tuan, kena tahu fik wanita. Apatah lagi orang perempuan lagilah kena tahu. Ini lesen besar tuan-tuan, kena tahu fik wanita ni. Kalau nak tambah nombor 2, nombor 3, isteri pertama dia akan interview dulu. Abang, apa hukum air ketuban? Dapat jawab insya-Allah lesen besar. Tuan-tuan, hukum air ketuban ni najis. Najis. Tapi doktor kata tadi baby kita duduk dalam air ketuban tu. Sampai satu tahap tuan-tuan, dalam minggu ke-17 atau ke-18 tak silap saya. Baby ni dia boleh minum sikit air ketuban dalam rahim tu untuk mengaktifkan sistem penghadaman bayi. Dia minum sikit untuk aktifkan sistem penghadaman. Kawan tu tak boleh minum bila dia nak beranak tu. Bila saat-saat nak bersalin tu, selalu baby ni akan terkencing, terberak dalam air ketuban tu. Sebab bila dia minum, dia akan jadi toksik. Itu sebab bila orang nak beranak tu, kita suruh tekan cepat-cepat. Beranak cepat-cepat, takut dia terminum. Pada permulaan awal, minggu ke-17, 18 tak salah saya, dia boleh diminum sikit-sikit untuk mengaktifkan sistem penghadaman dia. Dah tu kita duduk dalam najis ke? Tadi doktor kata air bayi semua, kita semua duduk dalam air ketuban tu. Kita duduk dalam najis ke? Bayi tu minum najis ke? Macam mana? Tuan-tuan, selagi mana benda tu dalam badan dia tak najis. Bila keluar baru najis. Macam darah. Darah tu bila keluar baru najis. Dalam badan kita ada darah kan? Adakah kita semua dia baru najis sekarang ni? Kalau bernajis habis dah tuan-tuan. Solat syik tak sah saja. Maka selagi mana benda tu dalam badan dia tak najis, bila keluar baru jadi najis. Sama juga dengan air ketuban ni. Jadi bila kalau pecah sendiri tak apa. Kalau dah cukup bulan, pengerasan berlaku kerap sangat, air ketuban tak pecah-pecah, kita masukkan dalam bilik bersalin tuan-tuan dekat hospital tu, kita baringkan dia, selalunya doktor dengan misi dia akan pecah secara manual. Kita akan pecahkan air ketuban tu. Bila pecah air ketuban tu, basah lenjul lah katil tu. Kain dia basah, baju basah, tilam basah, cadar habis basah. Kalau pecah pukul 12, pukul 1 masuk waktu zuhur, dia kena solat ke tidak bila pecah air ketuban ni? Solat ke tidak? Pernah teman orang rumah kita bersalin tak tuan-tuan? Ke tak pernah? Ke semua takut pakai lari je. Tak nak, sorang-sorang kamu dalam tu. Sedar-sedar dah keluar anak dia. Tuan-tuan, kalau ada kesempatan teman isteri kan, mana tahu Pak Haji umur dah 70-80 nak dapat anak seorang lagi kan, try cuba ambil pengalaman teman isteri-isteri nak bersalin. Baru kita rasa nyesap susahnya nak bersalin. Kita kata buat melawak dengan rumah, bersalin macam berak je, tekan sekali keluar. Tuan-tuan tengok sebelah, tengok macam mana seksanya, bertarung nyawa. Saya ada anak 5, 4 kali saya teman isteri saya. Satu tu tak dapat sebab dia COVID, tak boleh masuk.
Empat-empat saya teman isteri saya pada mula sampai habis. Tapi keadaannya tuan-tuan, saya ada pengalaman dekat Ipoh dulu. Bila bekerja dekat ada satu operation theater ni, dia tak bersalin normal lah. Orang ni sakit ni dia Caesar. Caesar ni kita blok perut dia, keluar dari tingkap lah bayi. Kita ajaklah suami, bila dah siap-siap semua kita ajak suami masuk dalam untuk bagi sokongan moral dekat isteri dia. Bagi sokongan moral kan. Sebab isteri ni bila ada sokongan moral senang dia nak beranak. Tenang je. Sambil bersiul-siul dia beranak. Sebab seronok sangat bila ada peneman. Tapi bila suami duduk sebelah dia tu, bila pembedahan, start dia pembedahan keluar darah, dia tumbang dulu. Aduh. Kita suruh masuk dalam bagi sokongan moral dekat isteri. Sudahnya isteri dia sedar lagi sebabnya bila Caesar ni kita bagi bius separuh. Daripada pinggang dia kebas, atas dia hidup lagi. Dia boleh, abang jangan pengsan bang, buatkan semangat bang. Sudah hanya. Isteri bagi semangat kat suami. Sudah kita tolong suami dulu, kita baringkan dia, selamatkan suami dulu. Lepas selamat suami, baru kita settle isteri pula. Nanya tuan-tuan. Ini memang tak dapat lesen lah. Tuan-tuan jangan gitu pula. Jangan, terhadir dah dalam ni. Tak boleh tengok darah kan. Kita berbalik pada tadi tuan-tuan. Orang pecah air ketupan tadi. Nak kena suci daripada najis. Nak solat kena bersihkan najis. Kena tukar kain dulu, kena bersihkan kemaluan dia dulu, kena tukar cadar, nak solat. Dah masuk ke satu Zuhur kan. Kita kena tolonglah, kita kena tolong isteri kita. Kalau berat dia 40-50 kg bolehlah kita tolong pusing-pusing. Tuan-tuan cuba bayang kalau orang rumah kita berat dia 100 kg, 200 kg. Besar dia tu lagi besar daripada katil. Tuan-tuan nak alih pusingkan dia, patah slip disc, patah tulang belakang kita. Angkat tolak pusing sikit yang patah tulang. Jadi macam mana isu ni tuan-tuan? Kalau baju dia kita boleh tukar, kain dia kita boleh tukar, cadar kalau boleh pusing-pusing tarik, boleh buat boleh lah. Kalau tak boleh macam mana? Kawan ni kena solat juga. Sebab bila pecah air ketuban, dia bukannya kategori haid, bukannya nifas, bukannya wiladah, bukannya istihadah. Air ketuban lah. Bila air ketuban dia kena solat tuan-tuan. Ni kena faham molek ni. Moci-moci yang nak beranak lagi ni kena faham molek. Bila pecah air ketuban tu kena solat. Kena bersihkan dulu. Contoh kalau katil tu, cadar tu, tak boleh dah nak tukar. Sebabnya badan kawan tu besar sangat. Tak boleh nak tarik semua. Kalau langsung tak boleh ni nak cerita lah. Kalau langsung tak boleh, tuan-tuan ambil lah kain yang bersih mana-mana pun. Ambil kain yang bersih, lap lah cadar tersebut ataupun tilam tersebut. Kalau contoh ini tilam kan, ini tilam, ini katil, cadar. Tuan-tuan ambil kain lap. Kalau lah contoh air ketuban tu banyak, sebotol air kahwin 600 ml air ketuban pecah air atas katil tu. Bila tuan-tuan ambil kain yang bersih ni, tuan-tuan lap, kurang tak air ketuban tu? Berkurang. Mungkin daripada 600, mungkin tinggal 100 ml je air ketuban yang berbaki atas tilam tersebut. Masih lembab, memanglah lembab. Takkan kita nak ambil dryer, bagi kering dulu. Memang lembab lah. Tapi berbaki sikit lah, daripada 600 jadi 100. Ini yang disebutkan fattaqullaha mastata'tum. Buat sehabis baik dulu. Buat sehabis baik. Jangan bila dah basah tu, tengok ni tak boleh, tak ada harapan dia nak tukar ni, solat terus. Tak boleh. Kena meminimalkan kuantiti najis tersebut. Ambil kain apa-apa, lap dulu. Daripada 600 mungkin jadi 100. Lapiklah dengan kain bersih lepas tu. Bersihkan kemaluan semua, solat. Dengan keadaan duduk tu. Bantu dia ambil wuduk. Nanti keadaan yang akan datang ni kita ajar macam mana nak bantu orang ambil wuduk dengan keadaan terseksa macam itu. Jadi begitulah tuan-tuan. Keadaan mana pun, keadaan sukar dan payah kita, ada rusah yang Allah bagi sebenarnya. Bukan bila kita sakit kena buat macam orang normal. Tak. Ini keadaan yang Allah bagi bila kita dalam keadaan kesempitan dan kesusahan.
ada rukhsah yang dibenarkan dalam agama untuk memudahkan urusan ibadah kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat ni saja. Kalau ada persoalan kita buka satu kalau ada. Ya. Ada saya pernah dengar ayat kita dia kata tak pernah air mengalir. Tak boleh buat spray-spray gitu. Macam mana Ustaz? Ini sepatutnya kita nak bincang bulan depan ni, tapi ala-ala dah ada soalan kita bagi ringkas lah. So bulan depan saya tak payah datang dah lah. Macam mana? Secara ringkas lah, secara ringkas. Kaedah ni kita akan ajar dalam kuliah akan datang. Bagaimana kalau contoh tangan berbalut. Tangan berbalut ada bandage, ada simen. Atau kalau kita cucuk jarum kan, masuk hospital selalu kena cucuk jarum lah. Dia tak sah kalau masuk hospital tapi tak cucuk jarum. Kalau tuan-tuan masuk hospital tapi tak cucuk jarum, minta kat doktor. Doktor tolong cucuk jarum. Tak sempurna rasa bila tak kena cucuk jarum. Bila cucuk jarum ni tuan-tuan, dia akan tutup dengan satu plastik, nama dia tegadem. Plastik tu ke air kalau kena dia tak sampai kulit. Tu sama lah dengan prinsipnya, pakai simen, pakai pembalut kain. Kaedahnya tuan-tuan, kita sebut dalam mazhab Syafi'i tu, panjang pula nak cerita semua mazhab Syafi'i kan. Kita ambil ringkas lah. Keadaannya tuan-tuan, boleh sapu saja air tuan-tuan. Pasahkan air kat tangan ni tuan-tuan. Mengalir dalam mazhab Syafi'i macam mana tuan-tuan? Kita nak sebut mengalir kan. Kalau nak bergesil najis, dalam mazhab Syafi'i dia kena air mengalir. Air mengalir tu macam mana? Ini mengalir tak? Tak mengalir. Kalau saya buat macam ni, mengalir tak? Nampak tak air tu menitik? Itu mengalir. Maksudnya air tu kena sampai menitik. Nampak berapa kali je, dah mengalir. Sama juga bila kita nak lalukan, sapukan air dekat bandage ataupun basahkan sini, sapu. Dah selesai. Itu dalam pandangan yang lain. Dalam mazhab Syafi'i kita akan bagi tahu dalam kuliah-kuliah akan datang bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dalam kaedah ni, dan pandangan mazhab Hanafi bagaimana urusan kalau orang pakai bandage dan sebagainya. Maksudnya boleh basahkan tangan sikit tuan-tuan, tuan-tuan sapu je. Jangan sampai lencur tuan-tuan. Maksudnya bandage tu saya suruh sapu je air tu. Tuan-tuan pergi buka pilih air, basuh bandage tu, boleh pegang pula. Jangan macam itu. Ataupun simen tu baru pasang pukul 12, basah lagi simen tu. Bila masuk waktu, tuan-tuan lalukan air tu dengan simen, habis rosak. Misi datang, hai Pak Haji, saya baru pasang pukul 12 dah rosak simen. Lepas tu dia pasang balik simen baru. Asal dibasuhkan lagi, rosak lagi simen. 5 kali tuan-tuan buat macam itu, kena blacklist daripada hospital tu. Jangan masuklah, patah ni pergilah masuk hospital lain, masuk Tanjung Hutan lah. Stres dia. Jadi tuan-tuan ada kaedah dia. Walaupun patah kaki, patah tangan, pun ada kaedah berwuduk yang tak perlu memudaratkan diri sendiri. Jadi cukuplah setakat itu saja tuan-tuan. Semoga dengan perbincangan dan perbahasan yang kita bawa pada pagi ini mendapat manfaat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh beramal bila kita sakit nanti, insya-Allah. Ala kulli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.